Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap. Kita buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung ayat 118 Ustaz. Minggu lepas last sampai ayat 117. Okey. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Liza, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata'un qalilun wa lahum azabun alim. Allah memberitahu pada kita bahawa mereka-mereka yang tidak mengambil kira halal dan haram dalam pengambilan rezeki, Allah kata mata'un qalilun, biarlah mereka bersenang lenang sedikit, walahum azabun alim, sebelum mereka mendapat azab yang pedih. Azab yang pedih. Wa 'alal ladzina hadu, sebab sebelum tu Allah kata apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram taftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Mereka yang menyatakan suatu yang dusta terhadap Allah confirm tidak berjaya. Apapun yang mereka sangkakan tentang Tuhan ini, dalam apa jua bentuk, berkaki ke, bertangan ke, tanggapan-tanggapan adanya hidup semula, lahir semula, incarnation, apapun tanggapan mereka, Allah kata mata'un qalil walahum azabun alim. Biar mereka bersenang-senang sedikit, biar mereka nampak konon-konon ada orang menyokong tindakan mereka, kan, ramai followers, ramai yang yang bersekongkol. Allah kata mata'un qalil, biar mereka rasa sedikit kesenangan. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kepada orang-orang Yahudi, wa 'alal ladzina hadu. Cuba tengok, Allah panggil orang Yahudi itu sebagai hadu, mereka yang dapat hidayah. Yahudi itu diorang dapat hidayah. Tapi problemnya adalah mereka kekal degil, tak nak. Sudah diberi tunjuk, ini pen kan, yang ini pen, yang ini kertas, dah ditunjuk, tapi kekal tak nak. Wa 'alal ladzina hadu harramna, dan kepada orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepada kamu dahulu, dan tiada kami menganiaya mereka, tetapi merekalah menganiaya diri mereka sendiri. Apa yang Allah ceritakan kepada kita dulu? Ma qasasna alaika. Kepada orang Yahudi kami telah haramkan apa yang telah kami beritahu kepada kamu dulu. Apa? Tentang peristiwa Sabtu. Ada beberapa pengharaman, diharamkan masuk tanah yang dijanjikan. Itu sejarah-sejarah yang dilalui oleh orang Yahudi. Ma qasasna alaika min qabl. Kan macam kita bila kita bercakap, dulu kan dah bagi tahu cerita si dia itulah. Sebab orang yang membaca Quran sudah tentu akan melalui cerita-cerita itu. So tak perlu bagi Allah mengulangi pernyataan ceritanya apa. Cukup sekadar dulu kami dah cerita dah.
Wa 'alal ladina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Summa inna rabbaka lil ladzina 'amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sungguh Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang yang melakukan kejahatan okey. Di ayat ni Allah nak bagi tahu Allah tu Maha Pengampun. Allah tu Maha Pengampun terhadap siapa? Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, amilus su', melakukan kejahatan bijahalah, kerana dia tak tahu. Kemudian orang tu buat apa? Dia bertaubat. Selepas dia buat, dia bertaubat. Wa aslahu, dan dia perbaiki. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sebab apa yang berlaku pada orang Yahudi? Mereka kan terpecah kepada beberapa kelompok dan kumpulan. Kumpulan yang besar adalah 12 kumpulan yang utama Yahudi ni. 12 kumpulan yang utama, dan setiap kumpulan ini, setiap pecahan ini, dia ada ketua yang mengepalai. Dan rata-rata orang Yahudi ni sangat taat pada perintah rahib dia, ketua agama. So boleh jadi sewaktu peristiwa hari Sabtu dan peristiwa sesat di Padang Teh, bukan orang-orang bawah ni yang buat keputusan. Yang buat keputusan adalah ketua mereka. So bila ketua buat keputusan, yang bawah ni ikut dalam keadaan membuta tuli. Amilus su'a bijahalah. Ikut dalam keadaan membuta tuli. Dan kemudian Allah bagi tahu apa syarat taubat. Summa tabu. Kemudian tadi mereka sedar apa yang mereka buat tu salah. Dan mereka buat tanpa sebarang kawalan, tanpa sebarang kawalan akal. Bijahalah, tanpa sebarang pengetahuan, tak tahu. Kemudian bila dah sedar, dia bertaubat. Tabu min ba'di dzalik. Selepas buat kesalahan, dia bertaubat. Dan syarat seterusnya wa aslahu. Dia perbaiki. Dia perbaiki apa ni? Kalau apa yang dia buat itu membabitkan hak orang lain, dia kena perbaiki perkara itu. Dia kena beri layanan yang sewajarnya. Kalau kesalahan yang dibuat itu melibatkan orang awam, kan katalah amal yang dibuat tu dia menyebarkan kebencian di dada akhbar. Dia perlu tebus kesalahan dia, kena tulis balik tulisan, paparkan balik di dada akhbar untuk membetulkan kesilapan dia. Kalau dia buat kesalahan tu di meja kuliah, dia kena gunakan meja yang sama untuk perbetulkan balik keadaan tu. Wa aslahu. Perbetulkan balik. Kalau dia berhutang, dia kena bayar hutang tu. Dan kalau orang tu dah mati, dia kena berkhidmat pula dengan waris orang tu. Wa aslahu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dalam keadaan begitu pun, dan Allah sebut tentang Yahudi pun, Allah masih dalam bentuk bersedia untuk memaafkan. Nah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam keadaan Yahudi yang begitu perangainya,
pun Allah masih beri ruang dan peluang. So kita yang membaca Quran melihat begini sekali kasih sayang Allah tunjukkan kepada manusia, kenapa kita nak lebih sudu dari kuah? Orang tu mungkin baru buat kesalahan sekali dua kali, tapi kita punya benci itu seolah-olah dia dah tak ada harapan untuk bertaubat dan perbaiki kesilapan. So ini peringatan buat kita. Kalaupun benci, jangan benci semahunya. Simpankan sedikit rasa kasihan. Mana tahu dia bertaubat dan kembali jadi baik. Kalaupun sayang, jangan sayang sehabisnya. Simpan sedikit rasa keraguan. Jika tidak, kita akan kecewa dan merana. Gitu. Dah boleh tulis novel dah. Okey. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu sorang-sorang dia dikira sebagai ummah. Tuan-puan, Nabi Ibrahim dia tak ada umat. Dia tak ada golongan sasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh manusia. Kalau Nabi Musa kepada Bani Israel, begitu juga Nabi Isa kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim tak ada. Dia tu dikira sebagai ummah. Berapa besar tu? Berapa besar impak individu yang namanya Ibrahim ini? Sehingga Allah kata dia ini dikira sebagai satu umat. Walaupun dia seorang diri. Apa maksudnya? Gabungan kita semua takkan dapat menandingi apa yang Nabi Ibrahim pernah buat. Keikhlasannya, ketakwaannya, pengorbanannya, kita takkan boleh tandingi. Walaupun umat ini bergabung seluruh tenaga. Kerana dia mewakili seluruh umat. Kana ummah qanitan lillah. Dia berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Qanit. Kita biasa sebut kunut. Ini qanitan lillah. Berserah diri bulat-bulat pada Allah. Hanifa. Solely. Hanifa. Suci. Tulus. Mulus. Hanya pada Allah. So dia kana ummah qanitan lillah hanifa. Itu sifat Nabi Ibrahim. Dia berserah diri pada Allah setulusnya. Walam yaku minal musyrikin. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Bukankah kita belajar, kita lalui kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Kan dia nampak bulan, dia kata begini, dia nampak matahari, dia kata begini, dia nampak bintang, dia kata begini. So tak kala dia kata ini Tuhan, adakah itu tak dikira sebagai syirik? Rupanya cerita itu bukannya cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak. Cerita itu bila kita tengok munasabah ayat sebelum dan selepas, dia adalah berkaitan dengan Nabi Ibrahim mendatangkan mendatangkan sindiran kepada kaum dia, cara mengenal Tuhan. Dia bukan mencari Tuhan. Allah kata, walam yaku minal musyrikin. Tak, dia tak pernah. Dia tak pernah syirik. Dia tidak pernah dalam hidup dia itu ada saat yang dia tak kenal Tuhan. Tak pernah. Dia tidak pernah berada di posisi itu. Kalau Abu Bakar pada usia 42 tahun, dia baru peluk Islam. Sebelum tu dia tak pernah kenal Tuhan. Dia ada dalam kehidupan dia tu yang dia tak pernah kenal Tuhan. Sebab Nabi belum diutuskan. Nabi Ibrahim tak.
Dalam tempoh hidup dia, dia tak pernah ada masa yang dia tak kenal Tuhan. Walam yaku minal musyrikin. So apa yang berlaku tatkala Nabi Ibrahim ayat tentang mencari Tuhan tu, sebenarnya dia tidak mencari Tuhan, malah dia sedang memerangi syirik. Ayat dia tu berkaitan, ayat selepas tu berkaitan dengan metod berhujah dan cara berdakwah dengan cara yang bijaksana. Tu kita kena lihat baliklah tanggapan-tanggapan munasabah ayat sebelum dan selepas. So inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kenapa tiba-tiba cerita pasal Nabi Ibrahim ni? Yang sebelum tu cerita pasal siapa? Yahudi. So bila Allah tutup cerita tentang Yahudi ini berkaitan dengan orang yang bertaubat. Orang bertaubat ni dia buat apa? Dia kembali kepada Allah. Kemudian Allah datangkan contoh orang yang benar-benar kembali pada Allah. Contoh orang yang benar-benar qanitan lillah, berserah bulat-bulat pada Allah. Ni Allah nak datangkan contoh. Nabi Ibrahim yang dia ini dikira sebagai umat benar-benar berserah dan tulus kepada Allah, syakiran li an'umihi. Dia sentiasa bersyukur atas nikmat Allah. Cuba tengok perkataan yang Allah guna pada ayat 121. An-um. Okey. Ada tak perkataan yang sama kita pernah lalui sebelum ini? Ada tak an-um? Ada Ustaz, ayat 112. 112. Bi an'umillah. Fakafarat bi an'umillah. Sebuah kampung kan, sebuah kota yang diberi keamanan, ketenangan, kemudian didatangkan rezeki, ragadan min kulli makan, daripada setiap penjuru, fakafarat. Lalu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat dari Allah. Kemudian arahan kepada kita, washkuru ni'mata. Syukurilah kamu satu nikmat. Tadi mereka kufur dengan pelbagai nikmat. Sekarang arahan pada kita syukur satu nikmat. Tengok Nabi Ibrahim. Apa dia buat? Syakiran li an'umihi. Kita nak disuruh bersyukur satu nikmat pun susah. Nabi Ibrahim telah melakukan lebih dahsyat dari kita. Dia sentiasa bersyukur atas nikmat Allah. Dan an'um ni jamak. An'um ni jamak. Singular dia nikmat. Nikmatan, an'um. Itu jamak. Dia ada super plural. Yang ini jamak biasa. Dia ada jamak yang super plural. Allah sebut ni'am. Dan ni'am tu ada ayat mana ya? Surah Anbiya kot. Allah bagi tahu kami unleash seluruh nikmat kami buat kamu. So Nabi Ibrahim basically telah berjaya mensyukuri nikmat Allah seberapa banyak yang dia mampu, dan Allah iktiraf rasa bersyukurnya tu.
ijtabahu. Kami, Allah telah memilihnya. Ijtabahu. Allah telah memilihnya. Dan kita tahu pilihan dalam bahasa Arab ni ada beberapa perkataan lain. Antaranya istafa, ijtaba, dan juga apa ya dalam surah Toha tu. Dalam surah Toha tu Allah sebut sekejap. Dia kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Ikhtar. Wa ana ikhtartuka. Ikhtar. Istiba, istafa, dan ikhtar. Ikhtar, Allah pilih kerana ada potensi. No. Ikhtar, Allah pilih melihat kepada usaha dia. Ikhtar. Istafa, memang Allah pilih itu. Tanpa sebarang alasan. Memang Allah suka. Allah pilih itu. Istafa. So Nabi SAW digelar sebagai Al-Mustafa. Nabi yang Allah pilih. Ijtiba. Dia sama keadaannya di hujung surah Al-Hajj. Di hujung surah Al-Hajj, perkataan yang sama Allah guna untuk kita. Huwajtabakum. Allah has chosen you. Dan Allah pilih ni kerana ada potensi. So seperti mana Allah pilih Nabi Ibrahim, ijtabahu, begitulah Allah pilih kita. Allah pilih kita hidup sekarang, Allah pilih kita ikut kelas tadabbur, Allah pilih kita jadi semacam itu, Allah pilih Nabi Ibrahim semacam itu kerana dia ada potensi. Wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah pandu dia ke jalan yang lurus. Apa yang menakjubkan ialah Nabi Ibrahim dapat bersyukur, dapat melaksanakan keperluan syukur itu ke atas sebanyak-banyaknya nikmat Allah, li'an'umihi. Sedangkan kita diarahkan untuk bersyukur satu nikmat, kita masih lupa. Macam mana hidup dia tu? Macam mana hidup Nabi Ibrahim tu? Kehidupannya penuh dengan rasa syukur pada Allah. Syakiran li'an'umihi. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan kepada dia kebaikan di dunia. Kami berikan kepadanya kehidupan dunia yang baik. Ada trigger apa-apa tak? Bila kita baca ayat ni. Kami beri kepadanya kehidupan dunia yang baik. Sekarang cuba bagi tahu bagaimana gaya hidup Nabi Ibrahim? Apa yang dia tempuhi? Banyak halangan, Ustaz, ujian. Allah kata baik. Allah kata benda tu baik. So kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan kita lalui halangan dan ujian dalam hidup, rupanya itulah baik di sisi Allah. Problemnya kita tak nampak. Kita tak sedar dan tak tahu. Kalau tengok apa yang Nabi Ibrahim lalui dalam kehidupan kita, tak mungkin kita akan kata baik. Tak mungkin kita akan kata baik. Tapi itulah definisi baik di sisi Allah. Ya, betul?
pahala sabar yang tak kunjung henti. Tapi sebab cara nak membetulkan cara kita melihat, bukankah di awal-awal surah ini kan Allah ada tanya tentang Allah ada datangkan satu dialog orang beriman yang dah meninggal dan ditanya apa yang diberi oleh Allah. Kan? Apa yang diberi oleh Allah. Ayat mana? Orang beriman tu dah meninggal dan Allah tanya, apa yang engkau dapat? Dan mereka jawab, qalu khaira. Qalu khaira. Mereka kata, penuh dengan kebaikan. Ayat 30. Wa qila lil ladzina taqau. Bila dikatakan kepada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan? Mereka jawab, qalu khaira. Quran yang turun itu penuh dengan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan mereka yang excellent dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang baik. Waladarul akhirati khair. Tengok bila sebut tentang akhirat, Allah sifatkan dia sebagai khair, bukan lagi hasanah. So rupanya pengertian hasanah bukan semata-mata baik yang kita nampak baik dan kita lihat baik, tetapi apa yang di sisi Allah menjadi kebaikan untuk kita. Kalau dengan kematian anak itu kita dapat kebaikan, itulah kebaikan sebenar. Kalau dengan hilang kerja itu merupakan kebaikan, itulah kebaikan sebenar. Begitu patut kita benda ni latih tubi perlu dilakukan agar kita benar-benar nampak. Oh begitu. Teorinya kita boleh tahu, teorinya kita boleh faham, tapi bila berlaku tragedi mungkin nak terima tu dia perlu reminder, peringatan daripada orang-orang yang terdekat dan memahami. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia pada hari akhirat dalam kalangan orang saleh. Bukan Nabi Ibrahim ni nabi ke? Kenapa Allah kata dia di hari akhirat nanti dalam kalangan orang soleh? Sebab orang soleh tu ciri yang keempat dalam An'am tu, yang terbaik Al-Anbiya. Jadi soleh tu dah termasuklah Anbiya tu lah. Betul tak Ustaz? Anbiya, syuhada, siddiqin, Anbiya, siddiqin, syuhada, solehin. Kenapa Allah letak dia pada level yang keempat? Sedangkan dia Nabi. Sebab dah merangkumi ke Ustaz. So kita kalau kita jadi soleh, kita boleh dapat level Nabi? Tak boleh. Apa itu? Tak tahu tak. Okey. Nak jumpa tak dengan Nabi Ibrahim? Kalaulah Allah kata dia daripada kalangan Nabi, ada potensi tak untuk kita jumpa dia? Tak. Ada, kalau kita ikut jalan tu. Kita tak mungkin jadi Nabi. Tak jadilah, kita boleh jumpa kan? Nabi Muhammad pun boleh jumpa. Oh, itulah, sebab itulah Allah sebut salihin. Level paling rendah. At least orang yang biasa-biasa macam kita pun ada kebarangkalian untuk jumpa dengan dia. Instead of kalau Allah kata wa innahu fil akhirati laminan nabiyyin, dia nanti di akhirat dia pada level para anbiya je. So kemungkinan orang bawah nak jumpa dia tidak seperti selalu, mungkin perlu kepada appointment, dan kita pun tak tahu keadaan di sana, tapi dia ada grade itu.
Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. So sengaja Allah sebut laminas salihin agar kita juga termotivasi untuk buat benda-benda yang baik sama seperti apa yang Nabi Ibrahim buat supaya kita dapat bertemu. Wa ataina fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. So bila Allah sebut dia diberi kebaikan di dunia, kita kena tengok balik kebaikan jenis macam mana sebenarnya. Apa benda yang baik ataupun bagaimana baginda menukarkan sesuatu yang buruk kita nampak menjadi kebaikan. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi SAW diarahkan untuk mengikut gaya hidup Nabi Ibrahim yang suci, yang tulus. Hanif berdiri teguh di atas jalan yang benar. Kalau Nabi diarahkan untuk ikut Nabi Ibrahim, kita Kena ikut juga lebih Ustaz. patut. Kita lebih patut untuk ikut. Sebab tu sejarah-sejarah baginda itu perlu dipelajari. So kita bukan saja nak mengikut sunnah Nabi SAW, tetapi apa yang Nabi Ibrahim tinggalkan. Ini arahannya. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Kenapa? Kerana hanya orang yang mengikuti millah Ibrahim sahaja. Ini yang keluar ajaran sesat kata millah Abraham. Inilah dalil diorang. Diorang berdalilkan ini. Nabi pun kena ikut millah Abraham. Nampak tak? Syaitan twist cara mereka berfikir. Tengok, Nabi pun kena ikut millah Abraham. Dia bukan ada millah sendiri. So kami ikutlah ajaran Ibrahim ni. Millah Abraham versi mereka. Kenapa? Kenapa Allah perintahkan Nabi untuk ikut gaya hidup Nabi Ibrahim? Kerana Nabi punya fokus atau Nabi punya matlamat untuk dunia ini, Nabi perlu bebaskan kota Mekah. Nabi perlu bebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Itu Nabi punya target. Itu dia punya misi. Berbeza dengan misi kita. Misi kita tak sama dengan misi Nabi. Misi Nabi untuk membersihkan kota Mekah. Misi kita untuk membersihkan diri dari syirik. Itu misi kita. Wa ma kana minal musyrikin, dan Allah tutup ayat itu dengan dia tidak termasuk orang-orang yang syirik. Siapa yang gelar Nabi Ibrahim syirik ni? Yahudi. So 2-3 kali Allah bagi tahu dia tidak tergolong dalam golongan orang yang musyrik. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sungguh pada hari Sabtu itu dijadikan atas orang Yahudi yang telah berselisih padanya. Alladzina ikhtalafu fi, yang telah berselisih padanya. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah, dan sungguh Tuhanmu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang kamu telah berselisih padanya. Ini tentang hari Sabtu.
Dan kita tahu dalam kalangan orang Yahudi terbagi kepada 3 pihak. Kes hari Sabtu ni terbagi kepada 3 pihak. Pihak pertama yang buat helah. Dia pasang pukat hari Jumaat, dia ambil pukat hari Ahad. Yang langgar perintah. Golongan kedua yang tak ambil kisah. Alan tak kurang lah. Aku tak nak ambil tahu. Golongan ketiga yang menegur. Yang menegur apa yang mereka buat. Tapi tetap tidak diendahkan. Dan dalam mana-mana zaman, terutamanya umat akhir zaman ini, 3 golongan ini ada. Yang buat onar, yang tak ambil pot, yang menegur. Bukankah bila 3 golongan itu bermaksud mereka berselisih, tak sehati, tak sependapat. Ada yang suka buat salah, ada yang tak ambil kisah, ada yang berusaha nak perbetulkan, nak menegur. Dan Allah kata, Rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah pasti dan pasti akan menghukum, menentukan antara kamu pada hari kiamat. Apa yang kamu selisihkan. Apa yang kamu selisihkan. Sekarang ni, soalan dia ialah, kita kalau kita berselisih, kenapa kita sanggup nak tunggu ditentukan keputusannya pada hari kiamat? Ketepikan dulu tentang Yahudi, kita pun ada perangai itu. Kalau kita bergaduh berselisih, kenapa tak boleh capai kata sepakat? Sebab kata sepakat itu Allah lebih suka berbanding kalau Allah putuskan di hari kiamat. Kan kalau gaduh suami isteri, antara jalannya ialah kita mahkamah akan lantik pegawai suluh. Pegawai suluh ni apa? Orang tengah. Nak cari kata sepakat. Dan katalah tak jumpa kata sepakat, masih terus berselisih dan tak capai jalan penyelesaian. Dan Allah kata Allah akan hukum, Allah akan bagi keputusan pada hari kiamat. Dan kita pun kata, ya kita tunggu kiamat nanti. Biar Allah yang beri keputusan. Sebab kita tak capai kata sepakat. Cuba bayangkan pada hari kiamat, Allah tanya, apa kabar egomu sewaktu kau tak terima keputusan untuk capai kata sepakat? Apa kita nak jawab? Apa kabar dengan nafsumu yang tak nak terima, tak nak bertolak ansur? Oh. Kan ego menghasilkan hati yang keras. Dan hati yang keras tak mungkin tenang. Bukankah hati-hati yang tenang tu yang Allah panggil untuk masuk ke dalam syurga? Sebab bila kita dah capai kata sepakat, dia akan menenangkan hati. Tak payah rumit rungsing nak mikir lagi. Di hati itu dah tak berbekas. Tapi tak, kita tak pilih yang itu. Kita tetap dengan ini keputusan aku. Tak berganjak. Biarlah kita tunggu dekat mahsyar nanti. Biar kau merangkak cari aku. Macam tahu pula orang tu merangkak kalau kita yang merangkak. Dahlah gaut sakit lutut, sanggup merangkak. So kita menghampiri hujung ayat dalam surah An-Nahl. Kita masuk ayat yang popular, ud'u ila sabili rabbik. So cuba tengok. Dekat atas Allah sebut tentang perselisihan. Allah sebut tentang perselisihan. Dan Allah beri panduan kepada Yahudi terutamanya. Kan tadi cerita pasal Yahudi.
Kemudian didatangkan cerita tentang Ibrahim, yang Nabi Ibrahim ini adalah pengasas moyang kepada keturunan Yahudi itu. Daripada Nabi Ibrahim lah terpecah kepada dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak ni keturunan Yahudi, Ismail tu sampai kepada Nabi. Dan sepanjang zaman antara dua adik-beradik ni, kita kan bersepupu dengan Yahudi. Sepanjang zaman dua sepupu ini saling ikhtilaf dalam segala sudut. Kita kata Ismail yang kena sembelih, diorang kata Ishak yang kena sembelih, kan ikhtilaf. Dan Allah kata, wa inna rabbaka la yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah akan putuskan. So, diorang kata, kami juga rujuk buku kami. So, takkan kita nak kata, buku kau salah. Kalau disuruh, tunjuk mana satu yang salah. Kita berpadukan Quran, apa yang Quran nyatakan. So, la yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah akan pasti hukum ataupun tentukan mana yang betul, mana yang tidak di hari kiamat. So, dalam pada itu, untuk mengelakkan perpecahan, perselisihan berlaku, maka tugas kita kepada orang Yahudi, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalah, berdebat dengan mereka, berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh hanya Allah yang tahu siapa yang sesat dari jalan dia. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan hanya dia yang tahu siapa yang dapat petunjuk. Bukan bermakna orang tu dipanggil Yahudi, dia sentiasa di atas petunjuk. Kan Yahudi fi'il mudhari'. Kata akarnya huda. Yahudi sentiasa dapat petunjuk. Orang yang sentiasa dapat petunjuk tidak semestinya berada atas petunjuk. Dia dapat je, guna tak guna belakang kira. Okey, kita tengok. Ud'u. Ajak. So, ajak ni apa? Ajak-ajak ayam. Ajak ni apa? Ajak ni kita jemput kan? Kita ajak, kita jemput. Kan Kak Syida waktu raya korban ni tak ajak kita orang ke pergi rumah? Macam tu. Jemput. So, jemput ni hanya possible berlaku, jemputan ni dibuat kepada orang yang kita biasa dan kita kenal. Kan jemput ni biasanya kita buat kepada orang yang kita kenal, yang kita dah bina repo atau baru nak bina repo. Sebab kita bukan level raja-raja ataupun pembesar-pembesar. Mereka bila buat keramaian, mereka jemput semua orang. Kenal tak kenal, belakang kira. Yang penting dia jemput. So kalau macam raya tu, berbondong-bondonglah rakyat jelata datang. Dan tak semua rakyat itu akan jumpa dengan pembesar yang jemput dia. Bagi pembesar, siapa yang datang itu sebagai rakyat. Dia kenal sebagai rakyat.
Tapi dalam konteks ayat ini, Allah suruh kita ajak dan lazimnya kita ajak dan jemput ni orang yang kita kenal. Mulakanlah dengan orang yang kita kenal. Nak ajak kepada jalan Allah ni, mulakan dengan orang yang kita kenal. Kita sudah bina repo. Bukan random people dekat tepi jalan, jom pergi masjid. No, bukan macam tu. Ajak. Utamakan orang yang kita kenal dulu. Ila sabili rabbik. Ke jalan. Kak Syida, kalau Kak Syida jemput kita orang, Kak Syida akan bagi alamat rumah atau alamat jalan. Jemputlah ke jalan 7. Jemput ke jalan. Kenapa tak jemput peluk Islam? Ud'u ilal Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa Allah jemput ke jalan? Jalan bukannya destinasi. Jalan tu proses. Kenapa tak ud'u ila ilal jannah, jemput ke syurga. Syurga tu destinasi, Islam tu destinasi. Tapi ini jalan. Jalan Tuhan. Ayat yang biasa. Tapi bila kita lihat, rupanya aku tak faham pun ayat ni. Ustaz, bukankah sabil tu jalan kehidupan? Tak sebut kehidupan. Sirat jalan yang lurus, kalau sabil jalan kehidupan seseorang tu ada berbeza-beza. Jadi kalau kita nak dakwah, nak suruh orang ke jalan Tuhan tu, maknanya kita kena jemput mengikut keadaan dia waktu tu, jalan kehidupan dia sekarang. Macam tu. Pun boleh juga. Sabil ni jalan yang lebih kecil. Kalau sirat tu jalan yang besar, highway yang besar. Sabil ni lorong-lorong atau jalan-jalan yang lebih kecil. Ya, make sense. Ila sabili rabbik, mengubah jalan hidup dia menuju Tuhan kepada jalan-jalan kehidupan menuju Tuhan, boleh jadi. Dan kita boleh juga tengok dalam bentuk begini. Setiap kita ni in progress. Setiap daripada kita adalah in progress. Kita sedang berjalan. Cuma yang membezakan antara kita ialah berapa laju kita berjalan. Ada yang berjalan naik unta, ada yang naik basikal. Ada naik kereta, ada yang naik motor. Ada yang laju naik kapal terbang. Ada yang berjalan kaki. Ada yang naik kerusi roda. So sabil dekat situ, bila Allah sebut tentang progress, bila kita nak mengajak orang mengenal Tuhan, tak semua orang sama di kadar kelajuan tu. Progresnya tak sama. Jadi sewaktu nak mengajak tu, ialah kita mengajak, perlu ada cara dan ciri-ciri mengajak. Kan kalau Kak Syida, katalah Kak Syida nak jemput kenduri. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya kenduri kat rumah hari Ahad. Itu je. Dia tak sebut jemput, dia tak sebut jomlah, tak. Dia cuma memaklumkan. Walaupun pada dasarnya niat dia nak mengajak, tapi perkataan yang digunakan, pemakluman, orang tak faham juga. So, gaya mengajak tu kena betul. Media mengajak tu kena betul. Ada orang guna WhatsApp, ada orang kan orang-orang lama kan dia tak selesa kalau kita jemput guna WhatsApp. Dia kena bentuk bertulis, ada kad, hantar dekat rumah. Kalau setakat jemput mulut bagi dia itu unformal.
Dan akhirnya hari kejadian dia tak datang sebab tak dapat kad. Sedangkan sebelah rumah je. Itu bentuk ud'u ila sabil tu. So, bila kita berdakwah, kita bukan sekadar nak sampaikan maklumat, tetapi gaya, cara, pendekatan, semua itu diambil kira supaya benar-benar orang tu rasa dipelawa dan diajak. Kalau saya jemput akak pergi rumah saya, first thing first, akak kena ada rasa nak pergi. Dan kenapa nak pergi? Sama macam kita berdakwah, kita perlu datangkan rasa orang tu nak. Dan kenapa dia perlu ada? Contoh tadabbur ni, bila kita datangkan maklumat-maklumat tu, seringkali kita datangkan dalam bentuk soalan. Kenapa Allah kata macam ni? Kenapa tak macam tu? Itu semuanya adalah usaha supaya menyuburkan rasa nak tahu dan nak tahu. Tertanya-tanya. Barulah kita rasa berminat. Kalau sekadar satu hala, macam khutbah Jumaat, monolog je, sehala, orang tu terima je, dia takkan rasa benda tu berharga. Berharga. Habis Ustaz, solat khutbah Jumaat tu tak berharga ke? Berharga kalau kita benar-benar faham kehendak ayat 9 surah Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Arahan Allah kepada audien, kepada makmum untuk bersegera ingat Allah. Kalau dia datang semata-mata tujuannya nak ingat Allah, apa pun berlaku. Dalam masjid, sepanjang hari Jumaat, sewaktu khutbah dibacakan, niat utama dia adalah nak ingat Allah, nak ingat Allah. Dia pasti akan dapat sesuatu. Itulah ada hubungan dua hala tu. Makmum datang dengan nak ingat Allah, imam pula menyampaikan khutbah dengan cara monolog. Apa pun disampaikan, makmum akan terima. Tapi sekarang ni dakwah. Dakwah ni belum tentu orang nak terima. Jadi kita sebagai da'i, orang yang menyampaikan dakwah, kita kena kreatif. Supaya pihak lagi satu tercetus rasa nak. Dekat situ, ud'u ila sabil. Ud'u ila sabil. Kalau boleh bercerita, berceritalah. Kalau boleh berpantun, silakan. Tapi masih dalam kerangka, kita bawa dia kepada Tuhan. Ila sabili rabbik. Apa pun progres yang dibuat tu, menuju Tuhan. Kalau tadi Kak Liza sebut tentang sabil ini gaya hidup individu tu. Kita dakwah dia ikut gaya hidup individu tu. Sekarang adakah kita nak membiarkan dia dengan gaya hidup dia atau gaya hidup itu menuju Tuhan? Itu yang Allah kaitkan sabil dengan Tuhan. Ila sabili rabbik. So tata caranya ialah bil hikmah. 1, wal mau'izah hasanah 2, dan wajadilhum billati hiya ahsan 3. Ada ulama tafsir yang sebut ini peringkat-peringkat dakwah. Mula-mula dengan hikmah, yang keduanya dengan nasihat yang baik, dan yang ketiga kalau dia tak terima juga, kita berdebat dengan dia. Nu'man Ali Khan melihat benda ni sebagai 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah kelompok intelektual. Kelompok pertama adalah kelompok yang berilmu. Profesional mungkin.
level profesor. Orang yang berilmu, itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang kebanyakan, marhain. Dan kelompok ketiga ialah orang yang nak mempertahankan status quo. Sama ada yang nak mempertahankan status quo tu orang yang terpelajar, yang berilmu, atau rakyat marhain. So untuk golongan yang terpelajar, profesional, suri rumah yang suaminya kerja profesional, kan dia terdedah dengan idea-idea yang besar. Maka kita datangkan dakwah biar logik di fikiran dia. Itu maksud hikmah. Biar otak dia bersambung, berhubung. Sebab golongan profesional ni dia banyak soalan-soalan yang dia kadang keliru. Ini Islam ke atau perangai orang Islam? Ini Quran ke atau pendapat ulama? Maka soalan-soalan seperti kenapa tafsir-tafsir Quran ini banyak didominasi oleh lelaki? Adakah Islam mengamalkan patriarki? Jarang-jarang nampak tafsir yang dikeluarkan oleh perempuan. Kenapa perempuan tak dominan dalam tafsir Quran? So, kalau banyak lelaki dah tentu hukum-hukum dalam tu akan jadi bias kepada lelaki. Ditafsirkan mengikut selera tekak lelaki. Macam nak jawab. So, jawapan tu kena bijaksana. Dan tak semua jawapan perlu dalam bentuk ini kata-kata Tuhan, tak boleh lawan, nanti berdosa. Tak. Jawapan dengan cara bijaksana adalah jawapan yang yang dia boleh terpakai dengan logik akal dia. Itu bijak tu. Kan contoh yang selalu diberi jawapan bijak daripada Nabi. Tatkala Bani Mustalik, Bani apa? Bani yang daripada Taif tu. Bila dia nak peluk Islam, dia kata, setelah dia peluk Islam, dia kata, Ya Rasulullah, kami nak solat 3 waktu je. Nabi kata, boleh. Tapi dengan syarat, kau kena buat 2 benda. Pertama, jangan menipu. Yang kedua, kau kena berkemah dekat tepi Masjid Nabi 10 hari. Kau kena tinggal dekat tepi Masjid Nabi 10 hari. Jawapan Nabi itu sangat bijak. Dia tidak terus tolak. Tapi setelah berlalu 10 hari, mereka bersetuju. Mereka lah menjadi antara puak yang begitu tegar mempertahankan Islam. Sampai ke zaman Umar. Mereka antara pasukan tentera yang boleh diharap di barisan hadapan. Nah, itu jawapan bijak. Kalau kita ditanya, Ustaz, saya malas nak sembahyang lah Ustaz, 3 waktu je boleh? Neraka kirim salam. Itu jawapan kita. Nabi tak macam tu. Tu bijak ni Nabi. Tu bil hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan ini kepada orang kebanyakan. Kita ni sangat dry untuk beri nasihat yang baik. Kita nak juga bagi nasihat, tapi kadang-kala kita punya nasihat tu
kita punya nasihat tu disulami dengan apa, sindiran, kan? Nasihat kita tu disulami dengan ada kegeraman. Nasihat yang baik adalah semata-mata nasihat. Orang tu terima ke tak terima ke, kita bagi je. Bukan sebab kita nak dipuji. Dia tak ada hidden agenda. Nasihat yang baik. Wal mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Dan dalam nasihat tu tak ada sebarang kutukan. Kan hasanah. Semua ayat dalam nasihat itu adalah perkataan yang baik. Bukan sebab orang tu buat salah ke tak, memang bagi nasihat. Kan kalau pakai tudung color pink pun cantik juga. Macam tu lah. Nasihat umum macam tu. Dan masyarakat kita sangat perlu kepada bentuk-bentuk nasihat yang baik ni. Dan nasihat yang baik ni semakin terhakis. Cuba tengok dua orang kawan berjumpa. Kan dua orang kawan yang berjumpa. Cara mereka jumpa macam mana? Oi, lama tak jumpa, ingat dah mati. Ya betul, dia memang kenal dengan orang tu. Dan perkataan-perkataan yang keluar tu dah memang macam tu, dah terbiasa. Kenapa biasakan perkataan yang macam tu? Oi, aku rindulah pada engkau, lama betul engkau tak jumpa. Aku harap Allah sihatkanlah tubuh badan kau. Kan benda yang bagus didengar. Orang yang mendengar pun rasa, wow, baiknya hati engkau. Aku pun rasa terhibur dan teruja bila dapat jumpa dengan kau. Moga-moga kita bukan sekadar berjumpa di sini. Dekat akhirat nanti pun Allah jumpakan kita. Kan nasihat yang baik. Orang yang dengar pun sedap. Ini kita jadikan alasan kebiasaan kita tu untuk menghalalkan perkara-perkara yang tak baik. Mentang-mentang orang Melaka, mulut macam puaka. Jangan macam tu. Jangan salahkan, jangan bersandar dengan sesuatu untuk menghalalkan apa yang kita nak buat. Wa mau'izatil hasanah. Kenapa kita tak buat macam tu? Sebab kadang kita malu. Kita malu pandangan skeptikal orang. Alah engkau, konon-konon jadi baik. Kita malu. Sebab apa? Ada gesaan-gesaan daripada syaitan. Kita malu. Sedangkan benda tu yang baik. Benda tu yang elok. Sebarkanlah kebaikan. Saya bila ikut bersama dengan saya punya sahabat jadi LO kepada Syekh Arab tu, satu kebiasaan mereka ialah mereka melazimi kata-kata pujian. Mereka melazimi kata-kata pujian. Terutamanya kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih mulia, orang yang lebih tua. Kata-kata pujian tu tak putus. Sekurang-kurangnya diulang 3 kali. Contoh, bila dia telefon, dia akan mulakan, terima kasih kerana hubungi, anda sangat baik, moga anda sihat, moga Allah merahmati kehidupan anda. Banyak doa, dimulakan dengan doa dulu. Barulah setelah 15 ayat, barulah dia bagi tahu kenapa dia call. Dan kalimah yang biasa diulang ialah moga Allah memanjangkan umurmu, moga engkau bahagia, moga engkau selamat, moga engkau sejahtera. Orang Arab itu adat dia, itu kebiasaan dia. Wal mau'izatil hasanah. Dan dia suka perkataan yang baik dan dia suka pujian-pujian semacam itu. Bagi dia itu sebagai doa dan menggembirakan hati. Sama macam kita. Kita pun macam tu sebenarnya, tapi kita tak biasakan. Contoh, kadang-kadang kalau dekat restoran, hari itu cuba juga konon-konon nak buat macam orang Arab ni kan. So adalah orang datang hantar hantar air, kita order air.
hantar makanan. So bila waiter tu datang, lepas tu tengok kat dia, saya penat lah. Penat kenapa? Penat tengok awak ulang-alik kat sini, awak tak penat ke? Tak pun bila dia hantar, wah, saya rasa beruntung sebab dilayan oleh orang yang macam awak. Moga bila awak tolong saya hari ini, kehidupan awak pada hari ini makin sejahtera, makin bahagia. Orang tu jawab macam mana? Wah, dia rasa macam tu. Ekspresi kegembiraan dia tu dengan rasa, wah, terima kasih. Sebab tak pernah orang buat macam tu. Kalau kita buat ni, wal mau'izatil hasanah ni, saya rasa kita lebih selesa, terutamanya bila melalui keadaan-keadaan sukar dan susah macam sekarang. Borak dengan jiran, sebut kata-kata yang manis, yang sesuai. Itu antara golongan yang kita boleh usahakanlah. Ud'u ila sabili rabbik. Gaya hidup tu, gaya hidup. Dan wajadilhum billati hiya ahsan. Terkadang ada orang nak mengekalkan status quo dia. Nak mengekalkan status quo. Nak mengekalkan pendapat dia. So, bagaimana kita melayan mereka ni? Apa yang perlu kita buat? Berbahas atau mujadalah atau kita berdebat dengan mereka dengan cara yang lebih baik yang kita boleh tawarkan. So apa yang orang tu buat, maksudnya benda ni bukan dimulakan oleh kita, kan? Perbalahan ini, perdebatan ini bukan kita yang mulakan, sebab Allah kata balas dengan lebih baik. Jawab dengan lebih baik. So pihak satu yang mulakan, bila kita jawab dengan lebih baik dari apa yang ditawarkan. Kalau dia hanya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mulakan terus dengan menyerang kita mulakan dengan terima kasih, anda sanggup untuk sama-sama, sanggup untuk berbicara dengan saya. Well, kalau anda tak datang dekat sini, saya sorang-sorang je. Sekurang-kurangnya anda telah pun mengembirakan saya. Kalau intonasinya tinggi, kita mulakan dengan yang lebih rendah. Lebih baik. Allati hiya ahsan. Lebih baik. Dan dalam tiga kategori ini, sama ada dia tu intelek, ataupun rakyat biasa, ataupun orang-orang yang ketegak, nak kekal dengan status quo dia, ketegakkan. Allah bagi tahu, hanya Allah yang tahu siapa yang sesat. So sepanjang kita berinteraksi, Allah nak kita jaga hati kita, jangan sampai melabel. Hati kita ni nakal, hati kita ni liar. So dalam percakapan kita boleh agak dah orang ni tak nak terima. Allah bagi tahu di sini, hanya Allah yang tahu siapa yang sesat. Bukan tugas hati kita untuk meneka-neka dia nak terima atau tak. Tugas kita bagi je. Boleh jadi dengan satu perkataan yang kita ungkap sekarang, perkataan itu akan terngiang-ngiang 10-20 tahun lagi baru masuk dalam hati dia. Oh betul lah ustaz tu cakap dulu macam ni. Kita tak tahu. We never know. Sama macam anak kita. Ada masa-masa yang dia akan kata, yelah betul lah ibu cakap dulu tu. Bila? Entah dulu, tahun dulu tu. Tengok, beberapa tahun dulu kita cakap, baru masuk. Baru masuk sekarang. So kalau kita cakap pagi tadi, belum tentu masuk tu. Masih pending. Masih pending, masih loading. Belum masuk lagi.
So jangan stres. Korang ni baru pagi tadi tau ibu cakap. Petang dah tak ingat. Oh, masih loading lah ibu. Belum. Pending. Banyak benda nak masuk ni. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Hanya Allah yang tahu orang yang sesat dari jalannya. Dan Allah guna perkataan yang sama. An sabilihi. Tadi kita ajak ud'u ila sabili rabbik. Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat dari jalan dia. Jalan apa? Sabili rabbik tu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia tahu siapa yang dapat hidayah dan petunjuk. Dan dari ayat ni juga kadang kita jangan hirau sangat berapa ramai orang yang nak dengar cakap kita. Inilah nasihat ni terutamanya pada saya. Kadang bila kelas yang datang 2-3 orang. So jangan kisah sangat 2-3 orang tu. Sebab 100 orang yang datang pun belum tentu semua boleh dapat. Dan mungkin hanya dengan 2-3 orang tu dia punya berkat kita tak nampak. Kerana perkataan yang keluar daripada mulut kita. Perkataan itu akan hinggap di telinga. Atau perkataan itu akan terus hinggap di hati. Dan dia perlu sokongan. Apa sokongannya? Kalimah dari Allah, kun. Bila perkataan kita terbang, Allah sebut kun. Dan dia betul boleh hinggap di hati. Atau boleh terpakai di telinga. Sebab kalimah kita tak bawa apa-apa maksud pun. Tak bawa apa-apa weightage berat. Tak bawa apa-apa kesan pun pada manusia. Yang memberi kesan tu adalah bila Allah berkehendak. Dan di situlah kita perlu faham kenapa Allah sebut sabili rabbik. Kita mungkin ada jalan, nampak jalan, tapi segalanya akan berkait dengan Tuhan. Sabili rabbik. Suatu ada kaitan dengan kalimah rabbik. Kemudian wa in aqabtum. Kalau kamu balas kejahatan. Ini option kalau kamu balas. Kalau tak balas tak perlu hirau, tapi ini kalau kamu nak balas. Wa in aqabtum. Kalau kamu nak balas kejahatan pihak lawan, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Balaslah setara dengan kejahatan yang dia buat. Kalau kamu nak balas, balaslah dengan setimpal. Perkataan yang Allah guna 3 kali berturut-turut. Aqabtum, aqibu, uqibtum. Dan cuba tengok aqabtum kalau kamu nak membalaskan aqabtum, kalau kamu nak membalas aqibu, maka balaslah, itu dua-dua fa'il. Uqibtum seperti mana kamu ditimpakan. Dan ayat ni semua tentang kita. Allah tak bagi tahu siapa yang buat pun. Sebab fokusnya pada kita. Kita yang nak balas kan. So kalau nak balas, balaslah dengan setimpal. Dan Allah tak bagi tahu siapa yang buat kita. Tak. Okey betul. Bina majhul. Tak tahu siapa pelakunya. Tak tahu siapa yang buat. Allah tak highlight pun. Orang yang buat tu orang Muslim ke, mukmin ke, kafir ke, tak bagi tahu. So kalau kamu nak balas juga, boleh, ada pilihan. Boleh nak balas, tapi balas dengan setimpal.
Wala in sabartum. Tapi kalau kamu sabar, lahuwa khairun. Itu sangat-sangat baik. Lissabirin. Kepada orang yang nak bersabar. Dan as-sabirin fa'il. Isim fa'il kan. Lissabirin fa'il. Dia merujuk kepada kita yang tadi nak membalas, tiba-tiba bertukar sifat menjadi orang yang sudah dikira sebagai penyabar. Sedangkan kita baru sekali buat aktiviti sabar tu. Kita sudah pun dipanggil sebagai orang yang penyabar. Lahuwa khairun lissabirin. Jumpa lagi sekali kan perkataan khairun. So khairun dekat situ tu kebaikan dia level hasanah ke atau apa? Tak. Khairun tu kebaikannya seperti akhirat tadi. Khairun. Dan khairun dekat situ kebaikannya setanding dengan kebaikan Quran. Qul huwa khair. So seperti mana kebaikan Quran buat kita, begitulah kebaikan sabar buat kita. Sangat banyak kebaikan yang yang tak tertulis. Yang tak perlu ditulis. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Bersabarlah. Dan sabar itu tidak membawa sebarang hasil kecuali dengan Allah. So sabar berkait dengan Allah. Wa ma sabruka, sabar itu tidak membawa faedah illa billah, melainkan dengan Allah. Atau kamu takkan boleh bersabar melainkan dengan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu berduka cita terhadap Yahudi, kedegilan mereka tu. Ataupun terhadap orang-orang yang kita bawa tadi tu tak nak terima. Jangan berduka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan sempitkan dadamu atau jangan sampai sesak dadamu disebabkan tipu daya mereka. Janji nak berubah, tak berubah. Ibu dah berkali-kali sebut tak berubah. Sempit dada ibu. Dah tak payah sempit-sempit dada ibu. Sabar ajalah. Gitu. Sabar sajalah. Kita sudah usaha, kita sudah serahkan urusan itu kepada Allah. Kita sabar kerana Allah suruh sabar. Jangan sedih, jangan sempitkan dada. Bukankah ini cara psikologi, bentuk psikologi menenangkan manusia. Jangan stres-stres. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguh Allah bersama orang yang jaga diri. Salah satu aspek jaga diri ialah tahan diri daripada marah-marah. Bersabar tu takwa lah tu. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Oh, rupanya dengan bersabar akan terbinanya takwa. Walladzina hum muhsinun. Dan orang yang memperbaiki diri. Yang nak jadi lebih baik. Setelah kita tahu ayat ni, bukankah kita teruja nak buat yang lebih baik daripada sebelum ini? Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. So, surah ini dimulakan dengan syukur, diakhiri dengan sabar. Begitulah surah An-Nahl, surah yang ke-16.
yang menyediakan kita sesuatu sebelum kita masuk ke dalam surah Isra. Surah selepas ni surah Isra. So suratul Nahl sebenarnya preparation kepada kita tentang syukur dan tentang sabar. Sebab ayat pertama surah Isra adalah cerita Nabi dapat mandat agung dari Allah, iaitu solat. So, solat itu perlu ada syukur dan sabar di dalamnya. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Memang Ustaz, syukur dan sabar itulah dua sayap yang kita nak terbang menuju Allah sebenarnya. Tapi itulah bila Ustaz urai ayat 125 tu rasa macam tersentak lah, sebab selama ni kita ingat cara dakwah kita tu macam nak mengajak orang tu cara yang sama, ajak je kepada Al-Quran. Tapi bagi golongan orang yang memang tak ada ilmu, orang yang susah hidup depa hanya fikir nak cari makan. Jadi depa tak akan tertarik kepada benda ni kalau kita ajak. Depa tak akan tertarik. Tapi sebab tu kena ikut cara macam mana nak tarik perhatian dia orang dulu. Kena perlahan-lahan. Kadang-kadang dia orang tu solat pun tak reti, baca Quran pun tak reti, apatah lagi nak ajak tadabbur. Itu yang kau fahamlah sama ni. Jadi kena pelan-pelan mengajak dia orang. Kena pergi ke rumah dia orang. Kita tak boleh ajak macam keadaan macam ni, orang tak yang dengar. Macam tu lah kebanyakannya. Tu yang kadang orang kata dah susah, dunia pun susah, akhirat pun susah sebab tak mahu apa. Macam itulah sebenarnya. Dia memang berbeza dengan golongan yang intellectual tu, memang berbeza lah. Patutlah selama ni kadang-kadang kita ajak orang tak bergerak. Pasal itulah cara tak kena. Cara tak sampai. Kita tak dekat pun di hati dia untuk kita ajak. Lalas lagi kita pula kena macam-macam kena kata kan. Ustazah jadian lah, apalah. Kita stres. Tu kita yang stres. Itu nanti kita yang stres. Kadang-kadang kelas kita pun sabar. Cara kita tu tak kena. Katanya kita kena ikut flow dia macam mana yang dalam ayat 125 ni. Ustaz. Ada siapa-siapa nak tanya soalan apa ke Ustaz ke? Ada lagi ni masa? Sekejap. Tadi tanya soalan tapi lupa saya nak tanya soalan macam mana. Sekejap. Pasal ayat 25 ni, ayat 125 ni jugalah kan. Dikatakan seluruhlah ke jalan menuju tu, jalan Tuhanmu. Selama ini kita memang tak faham sebenarnya Ustaz, jalan tu subut, sabit kan, ada tiga benda, ada tarik kan. Jadi tarikat tu dia jalan jugalah, itu semua kan tarikat tarik itu semua tu kan. Tapi hari ni kan jalan Tuhan. Okay. Selama hari ni macam Kak Syida kan, kita nak faham jalan Tuhan tu rupanya ada step-step, peringkat-peringkat dia kena buat Ustaz kan. Macam Kak Syida cakap tadi lah, kereta semua. Lepas tu pula nak memahami jalan Tuhan tu Ustaz. Maksudnya kena tapi alhamdulillah tadabbur ni. Kalau tak tadabbur ayat yang 125 ni memang tak faham je kan. Tapi kan saya rasa macam benda tu, jalan-jalan Tuhan tu kita ingat kebaikan je lah Ustaz. Solat, nak berhikmah tu, benda-benda hikmah apa untuk berdakwah dalam kita nak berdakwah pada orang, kita nak ajak datang kelas-kelas kita ni kan. Kita rasa itu jalan-jalan Allah juga. Tapi skop dia luas lagi lah Ustaz. Okay. Allah lazim dalam Quran ini sebut tentang al-haq. Kan? Al-haq tu datang daripada qulil haqqu mir rabbik. Katakanlah hak itu datang dari Allah. Dan hak ni dia ada ciri-ciri dia. So kalau jalan yang sebenar yang kita nak dikaitkan dengan jalan Allah, antara ciri dia adalah jalan yang hak, sabilil haq. Dan hak ni dia pertama dia tak ada tokok tambah. Sebab tu Israiliyat dia bukan cara utama untuk kita ajak manusia kenal Quran. So Israiliyat dia ada tokok tambah. Dan hak juga didatangkan perkara yang sebenar. Tak ada selindung-selindung. Apa yang berlaku itulah yang diberitahu. Tak ada sebarang tadi tokok tambah, benda yang sebenar. Dan hak juga
benda yang pasti, bukan keraguan. Ada purpose dan ada tujuan. Kalau misal kata apa yang kita nak dakwah itu kita masih samar-samar tujuannya. Kan kita panggil dia untuk tadabbur Quran ni, tujuannya untuk apa? Sedangkan keperluan hidup dia mungkin dia perlu kerja. Kan, macam tadi nak makan pun dia tak ada duit. So selesaikan dulu keperluan tujuan hidup dia itu, barulah kita perkenalkan tujuan yang lebih penting. Sebab bagi dia, apa yang lebih penting adalah apa yang dia nak buat masa tu. Tapi selepas dia dapat apa yang dia nak, barulah kita boleh tawarkan option-option yang lain. So, saya lebih cenderung untuk melihat sabil kat sini ni, dia didasari dengan perkara yang hak, ada tujuan, kemudian dia tiada tokok tambah, dan dia adalah perkara yang sebenar tu. Perkara yang sebenar. Tapi lazimnya, kita sukar nak terima perkara yang sebenar. Contoh kalau orang tu rasuah, dia memang tak mahu dengar apa perkara yang berkaitan dengan kau jangan makan rasuah. Dia tak nak dengar. So kalau dia tak nak dengar, macam mana kita nak buat? Kita datangkanlah mungkin cerita-cerita tentang orang yang berjaya. Apa dia dapat? Syurga. Baru nanti lambat laun dia akan terfikir tentang apa yang aku kejar sebenarnya. Tak sentuh pasal rasuah pun. Tapi kita sentuh tentang keinginan dia. Dia nak lebih, dia nak itu dan dia nak ini. Sedangkan kalau dia dapat tahan diri untuk tidak untuk tidak memiliki apa yang sepatutnya dia tak mampu pun nak miliki, sebab kegagalan dia untuk tahan diri itulah maka dia sanggup terima rasuah. Kadang kita tidak address the real problem. Kan? Kita tidak address problem yang sebenar. Kita hanya nampak kesan daripada masalah sebenar tu. Kerana dia susah, terhimpit, dia makan rasuah. Makan rasuah tu kesan. Problem sebenar dia apa? Dan rata-rata kita generalize, oh dia ni kurang iman. Ya ke kurang iman? Adakah itu problem sebenar? Maknanya Ustaz, kita kena tahu life dia, kehidupan sebenar dia dulu tu macam mana sebenarnya. Kan macam isu baru ni yang bunuh anak isteri dia sebab dia tertekan. Tapi orang tak tahu. Sedangkan bapa mentua dia cakap, dia seorang menantu yang sangat baik. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebab dia ada masalah dalaman dia yang orang lain tak tahu. Dia tak tunjuk pada orang. Jadi patutnya kita kena solve masalah dia dulu supaya tak berlaku keadaan macam tu. Cumanya tak ada siapa tahu sekarang ni. Jadi sebab tu cara kita nak nasihat tu dengan hikmah tu, kita kena kenal mad'u kita dulu. Siapa yang kita nak dakwah tu, kita kena kenal dia dulu sebenarnya. So nak kenal tu macam mana? Hantar WhatsApp, awak saya nak berkenalan. Atau sebab tu kena orang yang dekat Ustaz. Sebab tu dia peringkat awal yang Ustaz cakap tadi, dia orang mengajak orang yang kita kenal dulu. Orang yang terdekat kita yang paling utamanya mana dekat dengan macam kami ni, yang perempuan-perempuan ni yang kat rumah ni, yang mana dekat anak-anak dan suami lah yang paling dekat dengan diri kita kan. Macam itulah. Mawa'izah kita tak ada kot situ kan Izzah. Mawa'izah kita tu tak kita punya tu tak KPI yang Allah nak tu tak. Kita ada yang ikutkan cara kita kan. Macam cara tu. Kalau tadabbur kita ni pun kan memang kita mengharapkan kehadiran ramai. Macam Ustaz cakap tadi lah, seorang berdua tiga dalam 20 orang pun kadang-kadang kalau Allah bagi hikmah kepahaman, mungkin akan dapat dah seorang berdua tu kan. Tapi itulah kita mungkin tak sabar. Mungkin kita punya cara, hikmah kita suruh sabilillah itu kan kita tak faham sangat lah kot kan. Hari ni alhamdulillah Ustaz tadabbur surah ni, ayat ujung-ujung ni kenalah dekat kita orang semua yang sebagai organisasi organize Tadabburlah ni kan. Alhamdulillah lah, intinya syukurlah Ustaz. Kena ketuk kepala, memang selalu kena ketuk kepala dulu lah Ustaz ni.
Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Maaf agak nak tanya. Daripada apa yang kita belajar ni Ustaz kan, Al-Quran ini memberi jalan keluar kepada sesuatu masalah Ustaz. Tetapi dari segi realiti Ustaz ya, apa yang kita bincangkan ni, kita nampak seolah macam apa yang akak, just my 2 cents Ustaz, tak tahulah betul atau tidak pandangan akak ni. Tapi akak rasa sebenarnya manusia ni complicated Ustaz. Manusia ni sangat complicated sebab mungkin ada jalan-jalan keluar, tetapi macam tadilah contoh yang diberi oleh Liza tadi, Pak Betul tu tak percaya yang menantu tu boleh melakukan benda tu sebab secara dari segi luaran memang dia nampak yang terbaik, tetapi dalaman seseorang itu kita ni tak mampu untuk membaca dan menilainya Ustaz. Betul tak Ustaz? Dan dia pun tak mungkin nak boleh beritahu semua orang apa masalah dia. This is what yang kadang kita sekarang ni dengar benda-benda macam mental illness lah, health awareness yang ada problem dalaman dia. So jadi macam mana kita nak tackle orang macam ni Ustaz? Mungkin kalau Mak Uizah tadi, Mak Uizah Hasanah ni mungkin tak jalan. Nak berdebat dengan dia jauh sekali. Sebab kita kalau berdebat dengan dia, macam kita cakap kita berdebat dengan orang yang bodoh, kita akan jadi bodoh lah Ustaz kan, sebab dia memang takkan nak terima apa yang kita cakap sebab kita tak faham masalah dalaman dia. So how do you want to tackle this kind of problem Ustaz? Macam mana macam mana kita nak tackle lah Ustaz? Okey. Saya cuba. Saya pun bukannya pakar dalam bidang, terutamanya berkaitan dengan mental. Cuma sepanjang kita berinteraksi dengan Quran ini, ada tempat-tempat yang Allah sebut begini. Kami datangkan kepada kamu banyak contoh-contoh. Terutamanya dalam surah Kahfi. Kami datangkan kepada kamu banyak contoh-contoh supaya kamu lebih jelas. Okey. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran begitu beria datangkan banyak contoh buat kita? Dan dia bukan sekadar 1-2 ayat, tetapi ribuan ayat didatangkan contoh buat kita supaya kita lebih jelas. Kenapa begitu? Kenapa tak memadai ke? Tak cukup power ke Quran? Hanya datangkan 1 ayat, inilah satu-satunya contoh dan kau tinggal ikut. Rupanya, contoh-contoh yang Allah datangkan dalam Quran, tujuannya hanya satu. Dan tujuannya bukan untuk kita lebih kenal Quran, tak. Bukan untuk kita faham contoh tu, tak. Tujuan akhir contoh yang Allah bawa dalam Quran ini supaya kita kenal Allah individually. Kita semua, setiap seorang kita, bila baca contoh-contoh dalam Quran ini, supaya kita semakin kenal Allah tu siapa. Jadi, kerana manusia ini sangat complicated, yang hanya faham dia adalah Allah. Hanya Allah yang memahami manusia yang sangat complicated ni. Itu yang berlaku kes bapa mertua dia pun terkejut sebab manusia ni complicated. Memang orang tak faham. Yang hanya faham kita Allah. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak ajak manusia, jomlah kita baca Quran. Supaya apa yang berlaku dalam hidup engkau tu Allah akan uruskan. Betul. Allah akan betulkan, perbaiki. Hanya melalui hubungan kita individually dengan Tuhan. Manusia takkan boleh tolong kita. Takkan boleh. Sebab tu kalau tanya saya, macam mana nak faham dia? Tak, saya takkan faham. Saya takkan faham Kak Syida. Saya takkan faham Kak Liza. Sebab yang faham mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita, jom. Kita baca kitab ni, kita baca Quran supaya nanti kita semakin rapat dengan Allah dan Allah akan uruskan hidup kita. Bagaimana nak ajak dia pada Al-Quran Ustaz sedangkan dia sendiri nak menjauhi Al-Quran? Sebab dia takut, dia tahu apa yang dia buat tu contohnya benda-benda itu menyalahi syariat. Kan? So jadi matlamat utama sekarang ni nak mengajak untuk kenal Allah tu pun sukar Ustaz. Tak payah cakap pasal solat lah Ustaz. Kata untuk solat tu memang jauh sekali lah kan. Kita nak kenal, nak ajak dia bercakap pasal tentang agama ni pun is
susahlah kalau yang saya nampak lah Ustaz kan. So jadi itu yang kita cakap tadi, kita menggunakan Al-Quran. Tapi akak suka bila ending yang Ustaz cakap tadi tu, selebihnya kita serahkan kepada Allah. So jadi kita tak payah pening-pening kepala kan. Kita dah buat usaha kita, ini mungkin ini adalah masyiah Allah dari segi kauniah yang kita kena terima, yang selebihnya biarlah Allah yang tentukan. Macam Ustaz kata, yang kenal dia adalah Allah. Betul Ustaz? Betul kan Kak kalau Kak silap Ustaz? Betul. Cuma mungkin macam ni Kak. Kita juga mungkin boleh belajar sesuatu bila kita baca surah Abasa kan. Iya betul. Surah Abasa tu sebut pasal buah-buah, sebut pasal sayur. Mungkin kita ni jenis sayur. Jadi orang yang berdepan dengan kita tu dia tak suka sayur. So apa pun yang kita suap pada dia memang tak nak terima. Boleh jadi kita sayur, kita kenalkan dia dengan buah oren misal kata. Ataupun buah apple. So kalau kita hanya bergantung kepada hanya kita untuk membetulkan dia, lalu kita tak nampak jalan, mungkin kita boleh guna pihak ketiga atau pihak keempat. Lazimnya benda ni berlaku bila anak-anak cuba untuk menyedarkan mak bapak. Well, anak status yang lebih rendah berbanding mak bapak kan. Kita nak betulkan cara dia berfikir, nak ajak dia macam mana menerima takdir, kan sukar, anak kot. Jadi apa yang boleh dibuat adalah kita guna pihak ketiga. Kita mungkin jumpa adik-beradik dia atau kawan-kawan dia. Benda ni berlaku sendiri kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, satu hari mak dia tanya tentang hukum, dia jawab. Dia jawab panjang lebar dan mak dia kata tak, aku tak nak terima. Tengok, mak dengan anak. Tak, aku tak nak terima. Mungkin kau salah. So Imam Ahmad kata, okey tak apa, kalau macam tu saya cadangkan mak untuk jumpa seseorang ni, dia mungkin boleh terangkan dengan mak. So Imam Ahmad pergi jumpa dengan orang ni, dan orang ni bukan ulama, orang ni adalah disebut dalam cerita tu, orang ni adalah penglipur lara. Dia pandai bercerita. So Imam Ahmad jumpa dengan orang ni, okey, mak aku ada masalah begini, jawapannya begini. So terpulang pada engkau macam mana kau nak olah supaya mak aku boleh terima. Orang tu jumpa dengan mak dia. Makcik, perkara ni macam ni dan gini-gini. Dia cerita, gini. Betul lah, kau lagi pandai daripada anak aku. Rupanya, kadang tak semua perkara tu tertumpu kepada hanya satu orang boleh settlekan. Ataupun hanya dalam circle kita boleh settlekan. Boleh jadi, orang yang kita nak bawa ni dia sudah ada mental block terhadap kita. Possible. Apa pun yang kita cakap, oh that's it, aku tak nak terima. Yeah. Tapi bila dia jumpa dengan orang baru atau yang sama wavelength, tadi saya ada baca tentang wavelength, sama wavelength, dia boleh terima. Wallahu alam, tapi apa pun kita berharap agar perkataan yang keluar, ajakan, pujukan, dakwah yang kita sampaikan itu Allah terima sebagai perkara baik dan dia tidak menjadi perkataan yang sia-sia. Itu yang kita haraplah. Allahuakbar. Harap. Baik Ustaz. Kalau nak dapatkan contoh lain, contoh Nabi SAW, baginda sendiri pergi ke Taif. Dan kita tahu peristiwa itu baginda dilempar batu. Dan orang Taif itu sendiri datang jumpa dengan Nabi yang minta sembahyang 3 waktu tu. Orang Taif yang lempar batu tu dulu datang jumpa Nabi, peluk Islam dan minta ditawarkan 3 waktu solat. Kalau Nabi masih berpegang dengan pendapat lama, dulu aku sampai Taif korang baling batu. Sekarang kau minta 3 waktu solat. Celakalah kamu.
Oi, kalau Nabi buat macam tu, habis. Tapi sebab Nabi orangnya sangat, tak tahulah. Tak tahu macam mana hati Nabi tu. Dia boleh terima orang tu semula, malah dia boleh, okey, boleh je kalau kau nak solat 3 waktu, tapi dengan 2 syarat. Pertama, jangan menipu. Yang kedua, kau kena stay dekat sini 10 hari. 10 hari dia tak lama. Sebelum kau balik semula ke tempatmu. Dan orang itu boleh bertukar 360 darjah hanya dengan kebaikan Nabi. So boleh jadi, orang tu boleh berubah bukan hanya semata-mata dengan apa yang kita cakap, tetapi mungkin dengan kita belanja makan. Atau mungkin kerana kita ambil berat. Atau mungkin kerana kebaikan-kebaikan kita, mau'izah hasanah yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah Ustaz, dah 11.41 Ustaz pada kerja kan. Alhamdulillah sebenarnya surah ni mendidik kita sebenarnya mula-mula kena ada dalam diri kita ni, kena ada sifat syukur. Daripada syukur nanti baru boleh membentuk sabar sebenarnya. Jadi kalau kita nak ayat last tentang dakwah ni pun, kalau orang tu syukur dengan apa diri dia sendiri dah boleh bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Jadi kalau dia nak dakwah orang pun, dia akan zahirkan diri dia yang bersyukur tu. Dan itu ada salah satu cara mau'izah, orang boleh nampak sifat akhlak yang ada pada diri dia tu sendiri Ustaz. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi minggu depan dengan tajuk seterusnya. Apa Ustaz dah bagi tadi hint kat kita surah Isra kan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz lagi dah? Ustaz dah keluar dah? Dah keluar dah. Ni, Bersiri kita hari ni. Setengah lah. 10 sendiri. Oh, semua tak surah baru lah kita minggu depan. Lepas raya lah. Compile lah surah ni macam tu juga satu ni bukan senang nak tengok kan, banyak benda pada awal tu dengan lebah tu kan, tapi end up dia dengan syukur dan sabar kan, dia punya kan tu relate pada dengan ayat Isra pula, surah Isra pula kan. So insyaAllah saya jumpa esok dengan Ustaz Anam punya sesi pula. Dah apa lagi nak tutup pada insyaAllah sahabat-sahabat terima kasih semua ya. Jazakumullah khairan katsiran atas keadaan pagi ni ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Kak Sida. Terima kasih Kak Sida. Terima kasih Izzat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izzat. Terima kasih Az.